Dan sebelum kita mula apa-apa, kita buka majlis kita dengan umur kita Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Ketemu lagi kita pada malam ini, kali ini Usrah Ilmuwan siri 135. Dan tajuk kita hari ini agak menarik, menarik pun, dan juga terikat dengan saya punya job scope juga, iaitu Sains Suplemen Awet Muda. Macam benda ni saya boleh saya boleh relate. Saya punya ni kos ni, saya punya kos. Tapi bukan saya yang mempersembahkan atau mengupas topik ini, tapi Prof Kamar Azizi. Oleh itu saya mempersilakan Prof untuk membentangkan atau mengupas di sebalik sains suplemen ini. Tafadhal maskurah. Okay, terima kasih Haidar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini saya sengaja memilih topik ini, iaitu sains suplemen, awet muda, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Science of Supplement, Fountain of Youth. Kerana memang semua orang ingin jadi muda. Dan even nanti kita akan tunjukkan bahawa seorang orang tua yang minta Rasulullah mendoakannya masuk syurga pun, Rasulullah kata kat dia, dia tak boleh masuk kerana dia dah tua. Jadi mengapakah Rasulullah mengatakan begitu? Jadi menunjukkan bahawa interested ataupun interest untuk jadi muda ni bukanlah sesuatu perkara yang ganjil. Orang yang tua macam saya ingin jadi muda, dan orang yang muda pula nak jadi lagi muda, sama ada disebabkan oleh tertentu, perkara tertentu. Kita akan bincangkan mengenai perkara ni. Dan saya juga akan highlightkan beberapa suplemen yang digunakan oleh masyarakat pada masa ini, dan juga beberapa kaedah yang digunakan dalam bentuk suplemen bagi tujuan awet muda ni. Kerana asasnya ialah bila kita ambil suplemen, berarti kita ada kekurangan sesuatu. Ada kekurangan sesuatu. Jadi suplemen itu berarti kurang, kita kurang sesuatu. Jadi kalaulah kita tengok muka saya ni saya pakai lebay. Jadi kita tengok dia berubah kerana dia berubah dengan masa dia akan menjadi tua daripada muda, kalau tengok dia tukar menjadi tua. Jadi orang muda, orang tua, orang biasa dia memang akan jadi macam tu. Dari segi kanak-kanak dia seperti ini, muka dia licin, dia boleh bertukar menjadi seorang yang tua. Jadi mengapa yang kita ni menjadi tua? Adakah ini sesuatu yang memang ditetapkan oleh Allah? Jadi dengan itu kita kena faham bahawa kita semakin lama semakin menjadi tua. Okey. Jadi kalau tengok dalam rajah ni pun samalah. Ni semua gambar muda, tapi bila tengoklah tu boleh jadi tua. Jadi perbezaannya kita akan nampaklah daripada gambar-gambar ni macam mana, dan bagaimana kita kena makan cermin mata dan lain-lain lagi kesan apabila kita menjadi semakin tua. Dan kalaulah kita lukis daripada seorang bayi, maka kita akan makin lama makin menjadi lebih orang kata bertenaga, dan hinggalah sampai satu ketika tenaga yang ada itu akan hilang. Jadi inilah dia kedudukan kita. Kalau nak lukis secara sepenuhnya, dia akan memula jadi daripada bayi terus berijazah, kemudian dia bekerja, dan seterusnya dia makin lama dapat duit banyak, dan dia makin lama makin susah untuk berjalan, dan akhirnya dia akan terbaring di atas katil saja, dan akhirnya terbaring dalam rumah yang kekal ini, rumah yang kekal ini. Itulah kita manusia.
Okey, jadi masalah usia ni manusia tidak ada yang tahu ya. Kerana usia ni akan menemui ajal ya. Dia akan bila kita menjadi usia kita makin tua, maka possibility untuk ajal itu makin tinggi. Jadi usia berapakah yang akan menyebabkan dia mengalami kesengsaraan atau kebahagiaan atau yang lainnya kita tak tahu ya, hanya Allah je yang tahu. Tetapi semuanya ni telah ditetapkan oleh Allah ketika kita berumur 120 hari ya di dalam perut ibu kita. Ya, pada ketika itu Allah telah tetapkan umur kita dan juga uh, dari segi uh, apakah ke rezeki kita dan lain-lain lagi. Jadi Allah menerangkan dalam Al-Quran ya mengenai ini ya, semakin bertambah usia semakin lemah tangan menggenggam. Jadi kita tahu ya, macam saya sekarang ni kalau nak genggam sesuatu memang saya dapati dah makin lemah lah. Kalau banding dengan muda dulu saya boleh genggam, kalau seorang nak ambil daripada genggaman saya memang susah lah. Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, semakin bertambah usia semakin kabur mata kita, kerana Allah sedang mencerahkan mata hati untuk melihat akhirat. Jadi kita dapati bila kita makin tua ya, kita akan jadi sikit rabun. Mengapa Allah jadikan kita sikit rabun? Kerana dia tak nak kita tengok dunia ni. Kalau kita tengok dunia ni dan sentiasa melihat dunia ni, kita akan lupa akhirat. Kerana orang kata daripada mata turun ke hati. Jadi itu proverb tu memang tepat sekali lah. Jadi kalau mata kita tak berapa nampak sangat, jadi hati kita akan sentiasa teringat kepada akhirat. Ini dalam surah Al-Isra ayat 72. Dalam surah Luqman, Allah berfirman, semakin bertambah usia, semakin sensitif perasaan kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengajar kita bahawa pautan hati dengan makhluk sentiasa menghampakan. Namun, hati yang terpaut kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mengecewakan. Jadi ini, bila kita makin tua, kita akan lihat ya, bahawa kita tak boleh harap orang. Kita tak boleh harap ya, sebagai contoh inilah kita punya usrah ni. Kalaulah Haidar tak datang, saya boleh jadi kerusi juga sendiri. Adakah saya berarti saya tak harapkan Haidar? Tak boleh ya, kerana sebagai manusia saya tak boleh ya, kerana saya tak tahu dia akan datang ataupun tidak. Hanya Allah je yang tahu. Tetapi hanya satu orang je yang kita boleh harap, iaitu Allah. Jadi saya harap ya, siapa yang mendengar ni faham ya, bahawa janganlah kita harap kat manusia ya, sama ada ibu bapa kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, kerana kita akan kecewa nanti. Ini apa yang saya dapati ya. Sekarang ni umur saya lebih kurang 64 tahun. Jadi kalau ikut Rasulullah, inilah dia akhir tahun saya ni sebelum Allah mengambil nyawa saya. Jadi saya pun dah nak ambil hujung nyawa lah. Kerana Rasulullah pernah menyebut ya, bahawa umur dia punya umat dia hanyalah di antara 60 hingga 70. Dan kebanyakannya adalah 60-an saja. Kerana Rasulullah sebagaimana kita ketahui ya, wafat ya, pada umur 64-65 tahun. Jadi saya ni sekarang dah masuk dalam kategori itulah. Jadi masa itu kita akan rasa dah, kita dah dapat bezakan siapa yang kita boleh harap dan siapa yang kita tak boleh harap. Jadi dalam kita berusaha, kita akan tumpukan kepada harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada manusia kita hanya harap Allah akan menyebabkan hati dia ikut apa yang kita cadangkan. Itu saja yang kita boleh harap daripada manusia lain. Okey, dalam surah Ali Imran yang ayat 145, Allah berfirman ya, semakin bertambah usia semakin gugur gigi kita, kerana Allah SWT sedang mengingatkan bahawa satu hari kita akan gugur ke dalam tanah selamanya ya. Macam saya pun, gigi saya pun dah tak banyak lah. Gigi geraham tinggal 2 saja lagi. Jadi kalau nak makan kacang apa susah lah. Jadi memang ya, Tuhan dah cakap dah, gigi kita akan gugur. Jadi bila gugur tu mengingatkan kita bahawa kita akan gugur ke dalam tanah ya, sebagaimana yang disebut dalam surah Ali Imran ya, ayat 145.
Dan dalam surah An-Nisa, Allah berfirman, semakin bertambah usia, semakin ditarik nikmat kekuatan tulang dan sendi. Kita akan rasa lemah badan, kerana bahawa kerana kita dah tahu nyawa kita akan diambil. Dalam surah Ali Imran ayat 125, semakin bertambah usia, semakin putih rambut kita. Tengok macam rambut saya dah mula putih. Tapi Haizah masih hitam lagi, cantik lagi. Tapi itulah, kerana sedangkan kain kafan itu berwarna putih. Jadi rambut kita memang putih. Dan dari surah Al-An'am, kita semakin bertambah usia, semakin sepi dan ingin bersendirian. Kita dapati bahawa kita tak suka dah campur-campur dengan orang. Kerana pada dasarnya, pada ketika kita tua itu, kita mula merapatkan diri kepada Allah. Maka cinta kita adalah cinta kepada Allah. Cinta kita kepada manusia dan dunia telah mula hilang secara tak langsung. Yang ini memang saya dah terasa lah sekarang ini. Kerana saya dapati bahawa kecintaan saya kepada Allah adalah terlampau lebih tinggi daripada kecintaan saya kepada manusia dan dunia ini. Jadi kita kata semakin bentuk Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin, kerana dia mentah kita pelajaran, dia mengambil pelajaran yang berharga, dan ini menyuruh kita melakukan ibadat solat, dan supaya kita dapat meningkatkan kesihatan secara jasmani dan rohani. Jadi masalah tua, usia ni boleh dikawal jika kita rutin melakukan sedekah. Dan selain itu mendoakan kita. Selain itu cara lain adalah banyakkan zikir, berdoa kepada Allah yang pasti tidak terlalu memikirkan hal-hal yang membuat kondisi semakin buruk. Seperti menjaga kesihatan dengan mengatur pola makanan dan rutin melakukan exercise ataupun olahraga. Banyakkan minum air putih, yang digunakan air putih itu kerana dia akan neutralisekan racun yang ada dalam tubuh kita. Selain itu berbuat baik kepada sesama manusia, kerana ini amat penting, kerana perhubungan kita sesama manusia itu akan membawakan kita menjadi tenang dan boleh menghadapi musim tua. Okey. Jadi proses penuaan ni adalah proses yang dialami oleh semua individu. Tak ada orang yang tak ada mengalami yang ini. Jadi apa yang kita lihat seperti yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, yang pertama ialah kita dapati kulit kita. Kulit yang tegang itu akan menjadi kerepot, kehilangan elastisitinya. Dan kita kan dapati bila kehilangan kolagen, maka dia menjadi berbintik-bintik usa dan lentigo, ada bintik-bintik hitam. Dan rambut kita pun menjadi lebih nipis, mengalami penuaan, dan berubah warna menjadi abu-abu atau keputihan. Penglihatan kita menjadi lebih kurang tajam dan sulit melihat objek yang dekat dan jauh. Jadi kadang-kadang mungkin kita mengalami katarak atau degenerasi maskular. Dan pendengaran kita pun makin lama makin kurang. Kadang-kadang kita dapati ada orang tua-tua dia menjerit-jerit. Dia bukan menjeritkan apa, kerana dia tak dengar. Dia tak dengar. Jadi bagi anak-anak yang melihat ibu bapa dia atau orang tua dia dah mula menjerit itu, bawa lah ke orang kata ear punya pakar telinga, supaya mungkin boleh letakkan satu alat pendengar, pentambahkan pendengaran. Jadi ini memang akan berlaku, memang selalunya berlaku. Dan ini juga kita dapat kesan bila dia membaca Al-Quran, kalau dia membaca dengan suara yang tinggi, jadi kita tahu bahawa pendengaran dia dah mula berkurangan. Jadi kita kena bantu dia. Dan aging ini selalunya berlaku pada pendengaran terutamanya. Jadi sekarang ni kita dah ada hearing aid, seperti contoh ni, tak perlu nampak sangat, jadi dia letak je kat situ, maka kita boleh dengar pendengaran kita. Dan mata kita, sama ada kita makan cermin mata ataupun kita buat pembedahan supaya mata kita boleh menjadi, kerana bila kita makin tua, lens yang ada dalam mata kita tu kan menjadi keras dan misshape. Jadi dia tidak akan dapat melihat dengan baik. Jadi ini adalah beberapa yang kita nampak dari segi sains. Memang ini akan berlaku. Tetapi jangan kita diamkan kat situ. Kita kena cuba memperbaikinya, dan kita boleh
yang memperbaiki dia dengan ilmu sains yang ada pada masa ini. Tulang dan sendi juga kita dapati orang yang makin tua dia tulang dia akan cepat patah dan ini digalakkan, nanti kita bincang mengenai suplemen untuk perkara ini. Kemampuan fizik dia pun berkurangan kalau dulu dia boleh angkat 1 kilo ke 5 kilo beras, tapi bila dia makin tua dia boleh angkat kurang lagi, mungkin 1 kilo pun dah rasa nak runtuh badan dia. Dan kemampuan kognitif dia, cara dia berfikir, membuat kemampuan memory dia pun berkurangan. Sistem kekebalan tubuh dia, dia tend to senang mendapat sakit. Jadi semua perkara ni bergantung kepada individu. Kalau individu tu menjaga cara gaya hidup, pola makan, aktiviti fizik dia dan perawatan kesihatannya, dia akan lebih selesa berbanding dengan orang yang hanya duduk di kerusi dan tidak berusaha untuk menjaga badan. Okey. Jadi punca menjadi tua ini adalah kerana sel-sel dalam badan kita ni akan berubah. Dia akan menjadi besar dan susah untuk divide dan multiply. Jadi bila perkara ni berlaku, maka kita akan dapati sel tu tak boleh diganti. Dan ini menghilangkan ability fungsi bagi sel tersebut. Jadi sel yang aging ini dia akan bertambah akan sampai mencapai satu level di mana pertambahannya itu sudah tersekat langsung dan dia tak boleh bertambah lagi. Jadi ini adalah punca dia sel bermula daripada sel. Jadi sel-sel penubuhan ni sebagai hasil dari proses yang dialami ini atau senescence jadi penubuhan sel merupakan proses yang kompleks melibat berbagai faktor termasuk kerosakan DNA, akumulasi kerakan oksidatif, perubahan dalam regulasi genetik, fungsi mitokondria. Yang ini mungkin anda boleh tahu apa dia mitokondria. Jadi ini semuanya berkait dengan kerosakan DNA. DNA itu adalah punca kepada bagaimana keadaan manusia tersebut. DNA itu akan rosak apabila dia terkena paparan radiasi, bahan kimia dan faktor lingkungan yang lain, persekitaran yang lain. Jadi kerosakan oksidatif kerana bahan-bahan yang kita makan menyebabkan dia merosak dari segi oksidatif dia. Kehilangan panjang telomere. Telomere adalah bahagian hujung kromosom yang melindungi DNA. Jadi bila dia rosak, maka kita akan dapati panjang telomere itu akan menjadi lebih pendek. Dan perubahan dalam regulasi genetik genetik dia yang terkawal itu akan juga menyebabkan perubahan. Okey, penurunan fungsi mitokondria itulah struktur selular yang bertanggungjawab atas memproducekan energi Jadi bila mitokondria kita bagus, maka kita ada mempunyai banyak tenaga. Dan akumulasi produk sampingan selular kerana selular juga ada byproduct dia ataupun bahan-bahan hasil yang perlu dibuang. Kalau proses bahan-bahan ini tak dibuang, maka dia akan merosakkan selular itu. Jadi faktor-faktor ini kalau kita tengok mempunyai interaksi yang kompleks yang menyebabkan perubahan dalam fungsi dan struktur sel seiring dengan waktu. Jadi lagi lama dia akan lagi rosak lah. Bagi contoh yang kita lihat Allah berfirman dalam ayat Fusilat, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan, dan mereka berkata kepada kulit mereka, maka apa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata setelah menjadi kami pandai pula berkata, dan dialah yang mencipta kamu pada kali pertama dan kepadanya lah kamu dikembalikan, dan kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari keseksaan dan kesaksian, pendengaran, penglihatan dan kulitmu kepadamu. Bahkan kamu mengira bahawa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Jadi kulit kita ni akan menjadi saksi kepada kita. Jadi kita pergi kat mana pun dalam dunia ni, kita akan bawa kulit kita ni. Jadi tak ada mungkinlah kulit kita tak tahu apa yang kita lakukan. Jadi Syekh Abdul Rahman Al-Saidi mengatakan kulit itu ada 3 anggota yang penting di sini: pendengaran, penglihatan dan
Kulit. Okey. Jadi ianya boleh berbicara. Inilah dia satu perkara ni. Ya. Kulit tu boleh berbicara dan memberitahu apa yang berlaku. Jadi kita berhati-hatilah ya, kerana kita tidak boleh menyorok daripada kulit kita sendiri. Okey. Jadi begitu juga dengan hadis sifat cenaka Rasulullah ini dalam sahih dalam berapa banyak sahih, ada seorang tua mendatang berjumpa dengan Rasulullah SAW lantas berkata, wahai Rasulullah, berdoakanlah pada Allah agar dia memasukkanku ke dalam syurga. Ini ada seorang tua datang kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, wahai Ummu Fulan, dia tak sebut nama lah, syurga tak mungkin dimasuki oleh nenek tua. Jadi nenek tua ni dia berharap kerana doa Rasulullah ni dimakbul oleh Tuhan. Tetapi Rasulullah kata dia tak boleh masuk syurga. Dia tak nak doakan orang tua ni. Maka nenek tua ini pun pergi sambil menangis. Nabi SAW pun bersabda, kabarkanlah dia bahawa syurga tidak mungkin dimasuki dia sedangkan dia dalam keadaan tua. Kerana Allah telah berfirman bahawa sesungguhnya kami mencipta mereka dengan langsung dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan cinta lagi sebaya umurnya. Jadi kita dapati nanti dalam syurga semuanya orang muda-muda. Jadi orang yang tua pun akan jadi muda. Jadi dengan itu that's why tak ada orang tua dalam syurga nanti. Okey. Jadi berarti yang ada dalam syurga tu semuanya orang muda. Tak ada orang tua langsung. Jadi disebutkan di sini bahawa bidadari yang menyejuk mata pandangan langsung tidak diciptakan tanpa pakai proses kelahiran. Dan bidadari itu keadaan perawan dan tidak pernah mengalami sakit. Bidadari itu sangat mencintai suaminya dan sebaya saja umur mereka. Itulah dia bidadari dalam syurga. Jadi berarti tidak ada nenek tua yang masuk syurga kerana semuanya sudah kembali dalam keadaan gadis yang masih perawan. Jadi kalau ni joke Rasulullah, perhatikan joke Rasulullah ni dia bukannya membohong atau menipu, tetapi dia joke yang betul. Jadi dalam kes ini joke yang betul. Bila datang orang tua, Rasulullah kata tak boleh masuk syurga. Dia kata kamu bukan dengan orang tua. Memanglah itu joke Rasulullah kerana Rasulullah mengingatkan kita kepada surah Al-Waqi'ah ayat 35 hingga 37 tersebut. Bahawa semua orang yang masuk ke syurga nanti jadi orang muda. Jadi tak adalah orang tua, semua orang muda-muda. Okey. Kalau dalam Al-Quran dijelaskan tentang kematian ni dalam surah Al-Baqarah, janganlah kamu mengatakan terhadap orang yang gugur jalan Allah bahawa mereka mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyedarinya. Dalam surah Ar-Rahman, semua ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Dalam surah Al-Mulk, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan yang maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi kita lihat dalam surah Al-Mulk kita diminta untuk membaca tiap-tiap hari surah Al-Mulk ini. Jadi dalam ayat 2 penting untuk kita ingat bahawa dia jadikan mati dan hidup itu supaya dapat menguji kita. Jadi itu dia tujuannya bila kita baca surah Al-Mulk, yang mengingat kita bahawa ini semua adalah ujian daripada Allah. Dan surah Jum'ah ayat 8, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan nyata, lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi apa saja yang kita lakukan di dunia ini dia rekod, dan nanti pada hari pengadilan kita akan diadili berdasarkan kepada perbuatan kita di dunia ini. Dalam surah Al-Imran, sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, seperti ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Jadi barang siapa yang menghendaki pahala dunia, dan saya kami beri dia pahala dunia. Barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, maka kami boleh pahala akhirat. Dan kami akan beri balasan kepada orang yang bersyukur. Dalam surah Al-Qiyamah juga Allah berfirman, sekali-kali jangan apabila nafas telah sampai ke kerongkong, dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan kamu? Maka dia yakin bahawa
waktu berpisahan dengan dunia telah berlaku, maka bertautlah betis kaki dan betis kanan kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Dalam surah Al-Munafikun, ya, tidak akan menangguh kematian seorang itu. Jadi ini adalah 7 ayat yang menentangkan kematian, ya. Maka kita kena ingat, ya, kematian pasti akan berlaku dan kita akan menghadapinya walau apapun, ya, bila tiba masanya nanti. Dan manusia memerlukan berbagai nutrien untuk menjaga kesihatan dan fungsi tubuh yang optimal. Ya. Nutrien-nutrien ini boleh dijadikan beberapa kelompok utama. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, dalam satu pinggan tu sepatutnya dia ada kesemuanya. Inilah karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Ya. Apabila kita makan. Dan serat, ya, serat tu juga perlu ada, ya, dan air, ya. Jadi ini semua adalah neutral yang perlu ada, ya, apabila kita ingin mempunyai kehidupan yang sehat. Dan mengikut healthy food pyramid, ya, ini adalah kajian daripada sains, ya, mengatakan, ya, berat 40% adalah daripada bread dan pasta, dan daripada 35% daripada buah-buahan, 20% daripada daging dan 5% daripada fat, ya. Jadi dia ada dia punya piramid, ya, untuk makanan. Okay. Diet merujuk kepada pola makanan yang seorang ikuti dengan tujuan yang tertentu lah, dalam kehidupan ni. Kalau diet Mediterranean, ini diterpelasikan oleh pola makanan tradisional di negara-negara sekitar Laut Tengah seperti Itali dan Yunani, ya. Dia pun konsum banyak tinggi banyak sayuran dan buah-buahan dan biji-bijian, ya, ikan, minyak, zaitun dan lain-lain lagi. Berbandingkan diet rendah karbohidrat, ini digunakan untuk mengurangkan, ya, keserapan karbohidrat, ya. Dan diet rendah lemak, di sini di mana kita kurangkan, ya, makanan lemak. Dan diet vegetarian yang mengambil hanya vegetarian saja tetapi mengelakkan daripada makan daging dan yang berkaitan dengan binatang, ya. Jadi kita dapati ada diet vegan, ya, yang melibatkan penghindaran semua produk haiwan termasuk daging, produk susu, telur, ya. Kalau tadi vegetarian ini adalah dia mungkin, ya, mengambil berapa daripada diet vegan, tak makan diet vegan ini. Diet paleo dan diet DASH, ya, untuk hypertension. Dan diet Mediterranean ini macam saya sebutkan tadi, diet flexitarian, diet intermittent fasting dan diet rendah kalori. Dan kesemuanya ni, ya, bergantung, ya, mengikut keperluan kita, ya. Kadang-kadang kalaulah kita hendak mengurangkan hypertension, maka kita guna diet DASH. Kalaulah kita hendak kurangkan kalori, maka kita gunakan diet rendah kalori. So bergantung kepada apa yang kita perlukan. Jadi akibat kekurangan nutrien ni pada badan ni, kalau vitamin C, ya, kita akan nampak, ya, dia rabun malam ni. Kalau vitamin tadi vitamin A, vitamin C, dia mendapat scurvy, ya. Vitamin B, ya, dia akan dapat anemia, ya, susah nak tidur. Asid folik, ya, macam-macam lagi, ya, zat besi, kalsium, dan zinc dan iodine, ya. Jadi ini semua ni kalau di kekurangan ni, kita biasanya kita dapati orang tu kurus je, kurus saja. Jadi kadang-kadang kita perlu suplemen, ya. Suplemen ni adalah produk yang mengandungi zat, ya, yang tertentu yang kita tambah untuk melengkapkan diet seseorang itu, ya. Bagi contoh tadi kita kekurangan, ya, beberapa perkara. Jadi kelebihan nutrisi atau kekurangan, ya, kalau kita dapati kekurangan maka kita tambah, kalau kita kata lebih kita kurangkan, ya, nutrisi tersebut. Pencegahan dan manajemen penyakit, ya, ini, ya, suplemen ni boleh membantu kita untuk pencegahan dan manajemen penyakit. Performa dan kinetik, ya, untuk tengok menguatkan badan kita. Kesihatan umum juga boleh menggunakan suplemen. Jadi ini semua membantu kita, ya. Tapi kita kena ingat, ya, lebih baik kita mempunyai gaya hidup yang sihat ataupun pola makanan yang seimbang, ya, daripada mengambil suplemen. Jadi suplemen ni selalunya orang shortcut lah, macam saya ni suka ambil suplemen untuk memudahkan. Jadi ada beberapa jenis suplemen yang tersedia di pasaran, ya, masing-masing tujuan dan ini berbeza. Suplemen vitamin dan mineral ni bagi siapa yang tak suka makan buah-buahan, kata.
kalsium, extractable, ini daripada tumbuh-tumbuhan, ginkgo dan lain-lain lagi, ginseng dan lain-lain lagi. Jadi amino asam, protein juga adalah asam amino. Okey, dan suplemen nutrisi khusus seperti kalsium dan vitamin D, suplemen C omega 3 dan suplemen pemulihan seperti protein BA, BCAA, ya, asam amino rantai bercabang dan glutamin, ya. Ini suplemen kreatin, beta alanin ataupun nitrite, suplemen multivitamin juga ada, ya. Jadi ada banyak, ya, vitamin suplemen ini, ya, yang boleh digunakan. Bergantung juga, ya, ada suplemen untuk sakit jantung sebagai contoh menggunakan omega 3 ataupun coenzim Q10, ya, yang dapat membantu energi dan menguatkan jantung, ataupun osteoporosis, ya, penyakit tulang rapuh, maka dia akan mengambilkan kalsium dan vitamin D dan magnesium. Anemia, kekurangan zat besi, maka dia boleh ambil, ya, zat besi punya suplemen. Deficiency vitamin D, untuk orang yang memiliki deficiency, terutama pada individu yang jarang keluar kepada sinar matahari. Gangguan pencernaan, perlu probiotik, ya, untuk membantu dia, ya, buat pencernaan. PMS, sindrom pramenstruasi untuk wanita, ya, ini pun ada, ya, menggunakan magnesium. Dan vitamin B6 bisa, ya, membantu mengurangkan gejala PMS ini. Jadi banyak, ya, untuk stres dan kecemasan, vitamin B kompleks, otot dan glucosamine dan chondroitin, penuaan kulit guna vitamin C dan vitamin E. Jadi kita dapati ada lah suplemen-suplemen yang bersesuai, ya. Kalau kita hadapi, ya, perkara ini dan kita rasa dapat membantu, ya, maka kita boleh, ya, menggunakan suplemen ini. Suplemen yang selalu digunakan terutama untuk orang tua ialah coenzim Q10, ya. Ini coenzim ni dia akan memberi tenaga, ya. Dan sebenarnya dia memberi tenaga melalui mitokondria, ya. Jadi keutamannya adalah seperti berikut, ya, produce tenaga, antioksidan, dia dukungan kesihatan jantung, dukungan kesihatan gigi dan gusi, penggunaan sebagai suplemen. Jadi itu dia tujuannya, banyak, ya, kegunaan COQ 10 ini, ya, iaitu suplemen COQ 10. Dan juga dikenali sebagai ubiquinone, ya. Jadi dijumpai yang sebenarnya dalam tubuh manusia, ya, sebagai coenzim dalam reaksi kimia yang terlibat dalam produksi tenaga, ya, dalam mitokondria. Jadi itu dia tujuannya. Jadi utama dia produksi energi, antioksidan dan lain-lain, ya, especially kepada kesihatan jantung, ya, dan gigi, ya, seperti yang sebutkan tadi, dan dia menggunakan sebagai suplemen, ya. Banyak orang tua mengambil ini COQ 10. Saya sendiri pun cuba, ya, untuk menggunakan ini untuk membuat kekuatan tenaga, ya, tetapi didapati bahawa dia tak sesuai, kerana saya ada masalah heartbeat saya terlalu laju. Jadi bila saya makan COQ 10 ni, heartbeat saya tiba-tiba jadi slow. Jadi slow. Jadi bila dia jadi slow, saya rasa lagi tak selesa, ya, kerana saya dah biasa dengan heartbeat yang laju. Jadi saya tak makan dah COQ 10 ini, walaupun doktor kata elok untuk kekuatan, especially orang tua-tua, ya. Kerana especially orang yang makan ubat diabetik apa semua ni, COQ 10 ni membantu mereka untuk kekuatan diri, tenaga dia. Okey, tapi nampak saya tak sesuai. Lagi satu yang famous sekarang ni adalah stem cell, ya. Stem cell adalah satu jenis sel yang memiliki kemampuan untuk boleh membuat sel-sel lain, ya. Jadi dia boleh sama ada dia terdiri daripada sel punca embrio, sel punca dewasa, adult stem cell, atau sel punca induk, ya. Ini adalah contoh-contoh stem cell. Dan peranan penting dalam stem cell ini meliputi perkembangan janin, ya, untuk kelahiran, pemeliharaan dan perbaikan sel-sel, penelitian dan perkembangan medikal, terapi sel punca, dan banyak lagi lah kegunaan dia stem cell ini. Salah satu yang paling menarik sekarang ni ialah dia dapat membantu untuk membunuh kanser. Itu very interesting gitu.
Okey, jadi ini dia contoh dia stem cell itu ada dua karakter utama, di kemampuan proliferasi, dia boleh buat sel lain, dan kemampuan diferensiasi, ya, dia boleh buat juga sel-sel lain dalam bentuk differentiation, ya, itu dia stem cell. Jadi ada beberapa yang memiliki ini, ya, totipotem, ini adalah yang boleh diferensiasi, pluripotem yang sejenis sel yang dapat diferensiasi dalam tubuh manusia, multipotent dan unipotent. Dari setiap ini ada dia punya keunikan dia, ya. Dia tak sama, ya. Ada yang boleh apa orang kata membentuk embrio pada peringkat awal totipotem, tapi lepas tu dia tak boleh, ya, membentuk embrio. Jadi setiap ini ada, ya, kajian yang perlu dibuat, ya, kalau kita ingin menggunakan stem cell, ya, stem cell. Jadi penggunaan stem cell sebagai suplemen ni kalau mengikutkan masih dalam peringkat kajian dan kontroversial. Ya, kekurangan regulasi dan standard, keasalian produk masih tak jelas, potensi dia, risiko dia tinggi, kerana masih tak jelas bagaimana bagi especially stem cell yang dah tua, sama ada boleh kita guna atau tidak. Dan kekasan stem cell itu sendiri, cabaran teknik dan etika. Jadi kita dapati stem cell ini perlu kajian lagi, lebih lanjut lagi bagi siapa yang berminat. Tetapi banyaklah contoh yang saya lihat, ya, especially daripada kawan-kawan saya yang mengambil stem cell untuk kanser, ya. Dia dapati bahawa even kanser yang di stage yang agak tinggi, ya, 4 pun ada yang sembuh, ya, daripadanya. Wallahualam. Kita harap Allah akan membantu mereka lah menggunakan stem cell ini. Jadi sihat, apa yang penting ni, kita ialah sihat untuk beribadat, ya. Bila mengapa kita nak sihat, ya, supaya kita boleh menjalankan solat dan puasa. Jadi kita diciptakan untuk beribadat. Jadi kita kena berlumba-lumba lah untuk beribadat kepada Allah. Okey, dan makanlah minumlah jangan berlebih-lebihan, ya, Tuhan dah kata, ya, untuk menjaga kesihatan ni. Jadi memang inilah yang dinyatakan oleh para kesihatan. Kita kena bukan saja jaga dari segi kesihatan badan, asyihah, tapi juga alfiat. Iaitu kita kena jaga dua-duanya, sihat wal afiat. Iaitu dari segi badan, jiwa raga dan jiwa kita sekali. Ya, kita kena jaga. Jadi ajaran kesihatan dalam Islam ialah kita kena biasa bersuci, mengkonsumsikan makanan yang baik saja, ya, bukan alkohol dan lain lagi. Menjaga kesihatan jiwa dengan ibadat dan tawakal. Jadi ini semua penting, ya, dalam ajaran kesihatan, ya, dalam Islam. Banyakkan minum air, ya, kerana air itu dapat membantu kita dalam kehidupan seharian. Banyakkan bersenam, dan selalunya yang digunakan ini ialah pengiraan badan dan tinggi, ya. Dari sini boleh tentukan sama ada kita gemuk ataupun tidak. Jadi cegahkan stunting, ya. Ada sekarang ni ramai, ya, ada anak murid, ya, yang kita dapat yang dia stun, ya. Orang sepatutnya tinggi, dia rendah, dia masih rendah juga. Jadi apa yang menyebabkannya diceritakan di sini, ya, apa yang kita perlu lakukan. Dan gout, ya, adalah satu perkara yang selalu yang terjadi. Jadi apakah diet untuk penyakit gout dan apakah dia makanan tinggi, ya, yang boleh menyebabkan kita terkena penyakit gout. Jadi apa yang pentingnya, ya, bila kita makan, ya, terutama suplemen, ya, kita kena tengok, kita kena baca label dia, ya. Ni serving dia, ini berapa banyak, tinggi kalau rendah, dan kalau tinggi banyak ini. Jadi kita untuk itu, ya, kita kena develop healthy habit di mana kita membaca serving size, berapa banyak bahan-bahan, ya, yang ada, ya, di dalam setiap nutrition fact ini. Dan ini biasanya diberi, ya, dalam semua suplemen. Jadi ini akan dapat membantu kita membuat pilihan yang tepat, ya. Okey. Jadi hidup sihat ini memiliki kesan positif lah pada kualiti hidup kita. Dia akan memberi energi dan produktiviti, kesihatan fizik, kesihatan mental, daya tahan tubuh badan kita, mencegah penyakit. Okey. Dan umur kita akan menjadi lebih panjang, kualiti hidup kita akan lebih baik, pengendalian stres,
pola makanan kita seimbang, perhatian pada kesihatan mental. Ingatlah bahawa hidup sihat adalah komitmen jangka panjang. Jadi dia mesti bermula dari kecil sampailah dia menjadi tua. Okey. So, yang sebenarnya body kita ni adalah amanah Allah yang diberikan untuk kita menjaganya bersesuaian dengan apa yang Allah berikan tubuh badan kita ini. Ianya anugerah Allah jadi kita kena jaga dengan baik. Jadi kita kena ingat bahawa setiap apa yang kita lakukan kepada badan kita berarti kita kalaulah perkaranya baik maka berarti kita melaksanakan amanah Tuhan terhadap badan kita. Jadi pola makanan yang sihat akan menyebabkan kita menjadi sihat. Berolahraga yang teratur, tidak merosakkan tubuh istirahat yang cukup tidur, waktu tidur kita kena cukup tidur, menghindar kelelahan berlebihan over stress, mengembang kesejahteraan mental, menghormati tubuh sebagai tempat kehidupan rohani, berkontribusi pada kesihatan dan kesejahteraan orang lain. Jadi bila kita ada ini semua, maka dia akan mencerminkan nilai-nilai kesihatan dan penghargaan kita terhadap anugerah Tuhan itu tubuh badan kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unmute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prof atas atas pembintangan pada malam ini, dan saya rasa benda ni satu revolusi lah, di mana sekarang ni sepatutnya yang makan suplemen adalah umur bukan belasan tapi macam dia macam middle age kepada upper age dalam 30-an ke 60-an. Itu untuk saya lah patut mula makan suplemen. Tapi untuk saya sendiri yang dikatakan baru setahun jagung, mentah lagi, sepatutnya tidak perlu pun untuk ambil suplemen, sebab kami yang masih muda ni badan kami menyerap lebih banyak sebenarnya daripada hasil-hasil khazanah bumi ni untuk badan kami. Tentu kalau kita makan sayur, kadang-kadang ada orang yang tak boleh makan sayur. Tapi sayur bukan maksudnya adalah orang tu allergic sayur, tak. Tapi kadang-kadang badan dia tak boleh proses sayur dengan betul. So dia akan pilih sayur untuk makan. Tapi benda tu jarang berlaku. Yang berlaku apa, Prof? Apa yang Prof rasa berlaku? Untuk orang muda, terutama budak-budak, terutama yang remaja ni, apa berlaku, Bos? Apa berlaku, Prof? Senang je ceritanya. Mereka kata, oh, saya allergic sayur. Tak boleh makan sayur. Dan sebagainya. Dan apa Prof cakap betul. Kita dapatkan rehat cukup, makan yang seimbang dan sebagainya, itu memberi kita satu macam cakap satu kelebihan, dan penggunaan suplemen tu boleh dikurangkan. Tapi saya ada soalan juga tu, Prof. Saya simpan soalan ni daripada minggu lepas sebenarnya. Mengapa kadang-kala generasi dulu hingga kini dan selamanya menganggap bahawa makan suplemen lebih bagus daripada makan bahan asas. Contohnya macam dia makan, patutnya boleh makan buah tapi dia nak makan vitamin C. Kadang-kadang ada yang makan acid folic, tetapi ada yang makan minyak ikan, tapi boleh je dapat minyak ikan daripada ikan-ikan. Macam mana tu, Prof? Silakan. Itu soalan yang baik sebenarnya. Kerana kita ni dah terlampau dihasut oleh syarikat farmasi. Jadi syarikat farmasi ni mereka ni macam McDonald okey untuk makan segera,
Tak payah masak, tak payah apa. Makanlah. Tak payah cari ikan kat mana, kat laut kan. Ni dia ada, apa orang kata, pil ikan untuk makan. So, makan saja pil. Tak payah cari-cari lagi dah. Nak cari ikan, bau busuk pula tu. Nak kena siang dia, nak kena itu semua. Jadi dia uh, cara ringkas saja. Begitu juga dengan vitamin C. Nak cari buah, kadang beli buah, tak makan hari tu, dia dah habis dah. Dia tak boleh tahan lama. Buah ni vitamin C dia tak boleh tahan lama. Jadi bila dia tak boleh tahan lama, dia kata, susah sangat. Baik beli je vitamin C. Kunyah je dah dapat dah vitamin C. Jadi cara hidup nak mudahkan semua benda ni yang jadi masalah kita ya. Bukannya kerana tak ada ya kat luar tu. Sebagai contoh di Malaysia ni, buah yang paling baik sekali yang sebenarnya adalah buah betik. Tetapi kita dapati iklan dekat keluar, buah adalah buah apple. Buah apple ni mahal kalau beli di Malaysia. Tapi buah betik kalau beli amat murah kat tepi jalan tu pun boleh dapat. Jadi ini masalah kita. Kita orang kata culture kita telah dicampur dengan terlampau banyak culture yang tak bersesuaian dengan negara kita. Kita ada banyak sebagai contoh makanan ya, macam tadi masa kita bincang sebelum mula tadi. Kalau nak ikutkan tongkat Ali itu lebih bagus lagi daripada untuk tujuan kekuatan kerana dia adalah pokok yang tumbuh di Malaysia. Tapi pergi cari benda lain dekat Q ini yang saya sebutkan tadi, coenzyme tersebut kita kena guna stem cell tu untuk buat coenzyme tu. Jadi stem cell dari segi kajiannya hanya ada di New Zealand, di Australia, di mana harganya mahal. Di Malaysia memang tak ada stem cell ni. Jadi memang kita kena beli dekat tempat-tempat lain. Tapi macam saya kata tadi lah, kita bukan hanya ada tongkat Ali, kita ada juga kacip macam-macam lagi lah, kacip Fatimah yang memang apa orang kata kalau lah kita betul-betul buat kajian, kadang-kadang kita akan dapati benda-benda ni lebih lagi. Dan baru-baru ni untuk diabetik ya, ada beberapa student buat kajian, rupanya dia dapati ada satu tumbuh-tumbuhan di Malaysia. Kalau makan itu you akan hilang diabetik tahap 2. Jadi tapi sampai sekarang saya cuba cari dekat bahagian penerbitan ni tak jumpa apa dia bahan tu. Dia kata boleh dapat dekat tepi rumah je. Saya carilah tepi rumah saya ada. Saya pun dah ada research benda tu sebenarnya. Memang ada. Tapi memang benda ada. Tu tak boleh dijual. Boleh ditanam, tak boleh dijual. Itu je saya mahu cakap. Tapi yang itu kena beritahu lah kat semua orang supaya kita semua tanam dekat rumah kita. Pasal sekarang ni orang Malaysia susah. Ramai gemuk-gemuk. Betul. Jadi bila gemuk possibility untuk kena diabetik memang tinggi. Kerana dia bila gemuk tu dia tak boleh proseskan gula yang ada dalam badan. Actually kalau mengikut kajian pelajar-pelajar ni, bukan kerana itu, dia kata kerana masalah lain. Bukan pasal tak boleh proses gula, tetapi kerana ada masalah lain. Dan masalah lain tu yang dia selesaikan, dan dia dapati bila orang makan pokok-pokok ni, dia dapati bahawa dia kehilang diabetik. Saya pun masih duk carilah, kalau ada jumpa saya ni jenis suka berkongsi. Bagi saya ilmu itu bukannya untuk tujuan kita simpan sendiri, dan patutlah kita kongsi dengan semua orang supaya semua orang boleh benefit daripadanya. Dan benefit itu kita doa kepada Allah supaya dapat kita kongsi bersama-sama. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Sebelum kita tangguh, saya ada satu lagi soalan sebenarnya. Dan apa pandangan Prof? Sebab untuk saya dia rasa muskil jugalah untuk saya. Sebab sekarang ni kan banyaknya trending yang mengatakan okay, vegan food, lepas tu ada charcoal dan sebagainya.
aktif cakul lah, apalah. Lepas tu, persoalan saya lah sendiri adalah, pandangan Prof, adakah Prof menerima konsep veganism tersebut? Veganism ataupun vegetarian sendiri. Untuk Prof terima tak benda macam tu? Contohlah kalau saya nak buat benda tu. Kalau Prof sendiri nak buat benda tu, adakah Prof rasa Prof nak buat benda tu? Sebab betul saya macam, betul ke ni? Bagus ke ni? Tak rasa bagus pun. Dia yang sebenarnya bergantung kepada apa tujuan kita. Macam contohnya vegan. Vegan dia apa yang dibuat ialah berbanding dengan vegetable. Vegetable ialah dia tak ambil telur. Tapi vegan dia akan ambil telur. Maknanya dia anggap itu sebagai sebahagian daripada makanan yang boleh. Bagi saya, apa saja yang kita pilih yang sebenarnya, kita hanya perlu merujuk kepada Al-Quran dengan Sunnah. Dia kata, makanlah saja apalah dunia ni kecuali babi dengan, dan janganlah minum kecuali arak. Jadi, lain daripada itu bagi saya, you nak makan ke dan nak makan ke, itu pilihan you sendiri. Tapi bagi tujuan kesihatan, saya lebih suka kita tak usah makan berlebih-lebihan. It's alright untuk makan sikit-sikit. Macam kata vegan ke ataupun kaedah-kaedah lain memang kalau kita nak makan untuk jaga kesihatan, tak ada masalah lah. Macam saya pada satu masa dulu dia kata elok makan ketone supaya saya kurus badan. Tapi saya dapati memanglah saya makan kuih. Tapi lepas tu tak sampai sebulan lepas saya berhenti tu, balik dia gemuk balik. So yang sebenarnya dia bergantung pada kita. Apakah dia kita punya cara hidup, cara hidup kita. Kalaulah cara hidup kita jenis suka makan daging, cuma kita kurangkan je lah. Itu saja. Tapi kita mesti makan daging. Itulah. Wallahualam. Itu saja soalan yang pada malam ni lah. Di Zoom ini ada apa-apa soalan daripada audiens dia lah? Ada tak apa-apa soalan yang nak ditujukan kepada Prof? Kalau ada, Prof beri satu kesimpulan lah kan, untuk kita menutup majlis ini. Kita kena ada kesimpulan, Prof. Silakan. Okey, terima kasih. Ada satu perkara lah kita kena faham bahawa badan kita ni Allah anugerahkan sebagai satu amanah. Satu amanah. Jadi kita kena jaga dia dengan baik. Sebagaimana apa orang kata kita diberi amanah supaya menyampaikan agama Islam ini kepada semua orang. Begitu juga dengan badan yang Allah berikan kepada kita ni supaya kita menjaganya dengan baik. Bila saya sebutkan kita kena menjaga dengan baik ialah kita perlu melaksanakan ibadah. Kerana dia tak perlu kompleks. Kerana ibadah itu sendiri sebagai contoh. Kalaulah kita buat solat tiap-tiap waktu, maka secara tak langsung kita menjaga badan kita dari segi exercise dia. Ataupun kita berpuasa. Jadi itu secara tak langsung memberikan peluang kepada badan kita untuk sihat. Jadi banyak dalam ibadah yang Allah telah minta kita buat itu pada dasarnya. Kalau kita melihat dari sudut sains, walaupun kita boleh lihat dari sudut akidah, iaitu untuk meningkatkan atau mendekatkan diri kita kepada Allah, tetapi dalam sebutan lain kita boleh katakan apa yang Allah suruh itu adalah sebahagian daripada kita nak jaga badan kita ni. Sebagai contoh solat malam. Solat malam ni bagi saya lah, saya dapati dia akan membantu kita dalam kehidupan seharian kerana dia selalunya kita buat 8 rakaat. Jadi 8 rakaat tu dah cukup untuk kita exercise pada pukul 3 pagi dan tak perlu dah exercise lain dah pun. Dan kita bila buat itu exercise setiap hari, saya ingat badan kita akan jadi sihat. Jadi maknanya kalaulah kita boleh ikatkan
setiap perkara yang kita lakukan ini sebagai dalam ibadah itu bukan hanya sebagai quote-unquote ibadah khusus, tetapi sebagai juga untuk menjaga amanah yang Allah berikan, iaitu kita punya badan. Wallahu a'lam. Alam bisawab. Saya simpulkan sikit lah. Untuk saya sendiri sebagai pelajar sains perubatan, saya sendiri mengatakan bahawa kalau kita nak makan suplemen, nak rasiakan awet muda, pastikan solat tu jangan tinggal. Terutama yang untuk yang muda-muda saya ni, jangan katalah kita berlari jogging hari-hari, tapi solat tu hanya sekadar untuk mengisi hanya sekadar untuk macam mana cakap melengkapkan hari, tapi tak dibuat dengan bersungguh. Dan untuk saya sendiri, untuk saya makanan seimbang lebih baik daripada exercise. Dan oleh itu, walau tak kisahlah anda ni tua mana, muda mana, kan, laki ke perempuan ke, anda kena pegang satu benda. Badan yang anda dapat, anda punya badan tu bukan anda yang punya, anda pinjamkan daripada Allah. Jadi Allah beri kita badan ni untuk jaga, dan setiap perbuatan yang kita lakukan dengan niat yang betul, insya-Allah dapat pahala. Allahu a'lam bissawab. Kita sudahi dengan kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan tuas. Amin amin wa alamin. Semoga apa yang telah disampaikan pada malam ini membuka ruang minda, idea serta memberi pencerahan kepada masyarakat. Allahu a'lam bissawab. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.